باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك الله dengan namamu ya Allah kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyak Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muttah Muqafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rasul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Mudhakir Nasir Mansur Nabiyyu Rahmah Nabiyyu Tawbah Harisun Alaikum Ma'alum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Muhashir Nadhir Munzir Nurun Siraj Misbah Huda Mahdi Munir Da'in Mad'u Mujib Mujab Khafi Afu Wali Haqqun Qawi Amin Ma'amun Karim Mukarram Makin Matin Mubin Mu'ammil Wasu Dhu Quwatin Dhu Hurmatin Dhu Makana Zu Izin Zu Fadlin Muta' Muti' Qadamu Sidqin Rahma Bushra
غيث غياث نعمة الله هدية الله عروة وثقة صراط الله صراط مستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجر جبار أبو القاسم أبو الطاهر أبو طيب أبو إبراهيم مشفع شافع صالح مصلح مهيمن صديق صدقون سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجلين خليل الرحمن بر مبر وجيه ناصح وكيل متوكل كفيل شفيق مقيم سنة مقدس روح القدس روح الحقير روح القسط كفيل مكتف بلغ مبلغ شافي واصل موصول سابق سائق هاد مبين مقدم عزيز فاضل مفاضل فاتح مفتاح رحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مصحح الحسنات مقيل العثرات سفوح عن الزلات صاحب الشفاعة صاحب المقام صاحب القدم مخصوص بالعز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب الفضيلة صاحب السيف صاحب الإزار صاحب الحجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة رفيعة صاحب التاج صاحب المغفار صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب القضيب صاحب البراق صاحب الختم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فصح لسان مطهر جنان رؤوف رحيم أذن خيرين صحيح إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغر سعد الله سعد الخلق خاتم الأمم عالم الهدى كاشف الكراب رافع الرتاب عيد العربي صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Untuk sesi soal jawab kita pada minggu ini, insyaAllah bersama dengan kita tak lain tak bukan telah pun bersedia di hujung talian untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kita semua untuk perkongsian pada hari ini menerusi Tahsinul Ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz. Cumanya awalan ini sebelum kita nak sama-sama raikan soalan-soalan yang telah pun dihantarkan sebahagiannya tu oleh rakan-rakan pendengar kita menerusi platform FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita mulakan sedikit Ustaz dengan mukadimah daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Hayati Paradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan seterusnya kepada semua pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira masih belum terlewat. Kalau dah terlewat, kita kira qada lah untuk mengucapkan salam Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala terima daripada kami dan daripada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya ataupun Eid, dia datang daripada perkataan aud. Aud ni maksudnya kembali. Mengapakah hari raya itu dipanggil daripada perkataan kembali? Ada yang mentafsirkan bahawasanya kerana dia berulang-ulang. Setiap tahun berulang-ulang. Dan yatajaddadu surur, berulang-ulangnya kegembiraan. Walaupun pada tahun ini separuh sahaja kegembiraan itu, tetapi masih ada lagi kegembiraan. Yatajaddadu surur, berulang-ulang, sentiasa baharu, refresh. Kegembiraan itu saban tahun, setiap kali masuk daripada hari raya. Dan satu perkara yang diingatkan bahawasanya hari raya adalah merupakan perkara yang mana menjadi ibadah untuk kita gembira. Kita tidak ada hari raya dengan erti kata sebenar, dan dengan erti kata satu bentuk penterjemahan ibadah kita kepada Allah, melainkan dua hari raya. Hari raya puasa dan hari raya haji. Adapun hari-hari yang lain, sempena-sempena yang lain, itu mungkin segi adat sahaja. Itu mungkin daripada segi uruf sahaja. Ia tidak boleh mengatasi dan dia tidak boleh diperlakukan seperti mana hari raya yang sebenar, iaitu hari raya puasa dan juga hari raya haji. Adapun yang lain itu dipanggil hari raya segi bahasanya, segi urufnya, segi adatnya. Setelah itu, hendaklah kita semua menyedari hari raya yang betul-betul hari raya yang kita akan bergembira, tidak ada gundah gulana kesedihan selepasnya, adalah hari yang kita diisytiharkan sebagai ahli syurga. Itu hari raya yang sebenar-benarnya, yang mana diisytiharkan si fulana Nurhayati Paradi misalnya ahli syurga. Amin. Maka itulah kegembiraan yang tiada tara dan bandingannya. Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang disingkirkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah orang yang berjaya dengan kejayaan yang sebenarnya. Apa yang kita ingin sampaikan, maknanya kalau bergembira dengan apa pun bentuk kegembiraan, mesti ada di dalamnya benih ketakutan, kerana kita pun tak tahu yang hakikat sebenar selepas kematian kita, adakah ke syurga kita ataupun ke neraka, mendapat redha Allah ataupun kemurkaannya. Maka itulah yang sentiasa membalut dan menjaga kegembiraan kita supaya tidak melampaui batas. Dan hakikat sebenarnya adalah apabila kita diberi buku catatan di sebelah tangan kanan, dan dengan penuh girang gembira yang mendapat buku catatan daripada tangan kanan menunjuk-nunjuk di hadapan khalayak
dan teman-temannya, tengok ini buku tangan kanan aku dapat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua yang bercakap, yang mendengar, yang bersama daripada ashabul yamin, orang yang daripada kumpulan kanan, orang yang mendapat buku daripada buku catatan sebelah kanan. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga Allah kurniakan kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan ni, dah penuh dengan doa-doa dan sebenarnya harapan-harapan untuk semua sahabat pendengar. Dan kita nak mulakan sesi soal jawab kita, untuk sama-sama kita ajukan soalan pada Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di WhatsApp IKIM di 0112900404 dan juga di YouTube channel IKIM, dan juga di FB IKIM FM. Kita ada soalan pertama daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM ni Ustaz. Kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, apakah yang lebih baik untuk ibadah qiyamul lail? Perbanyakkan solat sunat atau solat sunat tahajud 2 rakaat saja, selebihnya baca Al-Quran Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya daripada segi ibadah, yang paling afdal sekali adalah yang paling kita boleh buat dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan dada yang lapang. Maka itulah yang paling afdal untuk kita lakukan. Mungkin satu orang itu kalau dia berdiri lama-lama, dia jadi mengantuk, dia jadi malas misalnya kan. Tapi kalau dia membaca, tidaklah berlaku begitu. Maka dia hidupkanlah malamnya dengan membaca Al-Quran, berzikir dan seumpamanya. Ataupun sebaliknya, kalau membaca, maka mengantuk datang. Kalau bersolat, kesegaran datang, maka bersolat. Itu secara asasnya begitu. Tapi kalau satu orang itu sama sahaja, sama ada dia mengaji, sama ada dia berzikir, sama ada dia solat, semua sama sahaja bagi dia daripada segi kemampuan dan kekuatan, maka sudah tentulah afdalnya menghimpunkan semuanya. Menghimpunkan apa? Kita buat semua sekali. Dengan kita membahagi-bahagikan masa. Ada masa yang kita semayang, ada masa yang kita baca Al-Quran, ada masa yang kita berzikir. Kita himpunkan sekali. Dan bila sampai persoalan tentang himpunkan sekali, segi susunannya, yang mana nak buat dulu, yang mana nak bagi banyak masa misalnya kan. Maka malam ini adalah waktunya. Pertama, solat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Dia ada amalan khas tu. Waktu malam ni dia ada amalan khas yang dipanggil solat malam. Solat malam. Sebahagian daripada waktu malam, bangkitlah kamu sebagai suatu tambahan, ibadah tambahan untuk kamu. Nafilatan lak. Qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maka bangun tidur, kita buat seperti yang Rasulullah buat. Ini kalau nak buat semua lah. Iaitu sudah tentulah bangun malam. Rasulullah lebih banyak menghabiskan malamnya dengan solat berbanding yang lain. Solat. Kemudian setelah solat, dengan solat malam, waktu yang afdal baca Quran ni adalah apa? Waktu sebelum subuh. Jadi kalau nak baca Quran, kalau nak zikir, maka waktu afdalnya pada waktu sahur. Sebab itu ada setengah tarikat amalan berzikirnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Misalnya ada 1400 kali dengan bacaan Allah Allah ke misalnya, dibuat sebelum daripada sembahyang subuh. Dan baca Quran yang bagus apa? Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca pada waktu fajar, hampir fajar itu disaksikan oleh malaikat. Bagusnya kita baca Quran itu di hujung pada waktu sahur.
pada waktu fajar, dan berzikir itu pun pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka ini disifatkan pada waktu sahur mereka beristighfar. Maka kalau nak buat semua, kita mulakan dengan solat, kemudian kita berzikir, pada waktu sahur berzikir, berdoa. Dan Nabi Yakub ketika diminta oleh anaknya meminta ampun dengan Allah terhadap perilaku yang mereka telah buat kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub telah berjanji, aku akan meminta ampun untuk kamu kepada Allah. Dan ulama menyatakan beliau telah memilih waktu sahur untuk waktu memohon istighfar kepada Allah untuk anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Wabil ashari yastaghfirun. Dan baca Quran ketika waktu sebelum subuh. Kata Maulana Ilyas bin Ismail rahimahullah, tidak ada satu amalan yang dapat mencahayakan hati. Aku dapati tidak ada satu amalan yang dapat mencahayakan hati lebih daripada membaca Al-Quran ketika saat hampir subuh. Maka mereka yang berkemampuan, begitulah susunan yang afdalnya dibuat begitu. Ini bagi mereka yang kuat, mereka yang baru permulaan, paling kurang 2 rakaat pada waktu malam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan daripada sahabat kita di YouTube channel IKIM, Izwan Sulaiman, berkaitan dengan zakat Ustaz. Sahabat kita ni mengambil zakat pendidikan di negeri beliau, tetapi permohonan tersebut ditolak kerana melebihi umur permohonan. Persoalannya, adakah dalil yang menolak permohonan zakat seseorang pelajar disebabkan umur Ustaz? Adakah ada dalil yang menolak permohonan disebabkan umur? Saya tidak pasti berapakah kadar umur yang ditetapkan, dan dalam masalah zakat ini, kalau mazhab Syafi'i lah, tidak ada yang secara khusus nama zakat itu zakat orang belajar, tak ada. Kita belajar dalam 8 asnaf, tak ada kan? Betul, tak ada. Jadi sama ada orang itu belajar ke tak belajar ke, dia duduk dalam bawah mana-mana asnaf, maka dialah layak. Tidak ada kaitan dengan umur. Miskin ni tak ikut umur. Miskin ni tak ikut umur. Paling kurang dia baligh ke atas. Sebab kalau dia kecil lagi, dia mungkin ada orang tanggung dia. Bila dah besar, tak ada orang tanggung dia. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada kriteria umur dalam penerimaan zakat. Bahkan siapa sahaja, contohnya dia ini perlu untuk menyara kehidupan dia, dengan sebab dia belajar, ada kos-kos tambahan misalnya, maka walaupun berapa umur dia layak untuk memperolehinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh tanya pihak yang buat syarat tu lah. Di manakah dalilnya? Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian jawapan tersebut. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni banyak lagi soalan-soalan yang akan dijawab oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Untuk anda yang sedang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat memahami menerusi perkongsian soalan-soalan sahabat-sahabat pendengar. Teruskan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima
ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat mendengar menerusi Tahsinul Ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Soalan-soalan anda menerusi FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 01129004. Seterusnya Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM. Ustaz kata, Assalamualaikum Ustaz, maaf Ustaz, nak minta tolong Ustaz leraikan persoalan dan masalah yang selama ini berada dalam fikiran sahabat kita ni Ustaz. Namanya tak diberikan. Apakah hukuman paling ringan yang perlu sahabat kita buat jika pernah terlanjur melakukan hubungan suami isteri satu hari ketika siang hari bulan puasa 10 tahun yang lalu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ini iaitu berjima' di bulan puasa ataupun membatalkan puasa dengan jima'. Dia tidak buat apa-apa sebelum tu perkara yang membatalkan puasa, dan dia telah batalkan puasa memang semata-mata dengan jima' sahaja. Kalau dia misalnya ada minum air ke apa ke, kemudian dia jima', dia tidaklah kena kafarah ni. Maka hukuman yang paling ringan adalah hukuman di dunia lah. Hukuman yang paling ringan adalah hukuman di dunia. Jadi apa hukuman di dunia? Jadi untuk hukuman di dunia itu ataupun disebut kafarah ataupun kita panggil kifarat, telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dalam satu peristiwa yang masyhur, satu orang telah mengadu, telah melakukan perbuatan yang sama. Lalu baginda telah menyebut apakah yang sepatutnya dilakukan oleh lelaki itu, iaitu yang pertama, dia perlu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dipanggil al-kafaratul uzma. Al-kafaratul uzma, pertama dia berpuasa. Kalau dia tak mampu berpuasa, dia bagi makan 60 orang miskin. Dan pertama dia bebaskan hamba. Jadi hamba tak ada, dia berpuasa. Tak ada puasa, bagi makan 60 orang miskin. Tetapi tidak boleh terus pindah bagi makan kalau mampu berpuasa. Dia masuk mampu berpuasa ni, dia mampulah, dia sihat, dia boleh puasa. Siapa yang mampu puasa Ramadan, mampulah puasa kafarah ini. Oh berat ni Ustaz, saya tanya yang ringan. Saya tanya hukuman yang ringan. Inilah hukuman yang ringan. Kerana hukuman yang berat adalah di akhirat. Kita pilih yang mana. Nak hukuman yang ringan ataupun hukuman yang berat. Okey? Maka berbuatlah demikian, kita usahakan untuk lakukan. Kita niatkan untuk tunaikan. Di samping itu perlu mengqadha puasa yang batal disebabkan perbuatan itu. Ustaz nak tanya lagi lebih. Adakah untuk isteri dan juga suami ataupun salah seorang saja Ustaz? Suami sahaja. Suami saja. Suami sahaja yang perlu membayar kafarah ini, tidak ke atas isteri.
Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM. Zamani dari Temerloh Ustaz kata, bilakah nak bertakbir selepas solat fardu? Lepas beri salam ke, lepas istighfar ke, atau bila sebenarnya Ustaz untuk takbir raya? Terima kasih kepada yang bertanya soalan yang memang sangat rapat dengan kita pada hari-hari yang syiarnya adalah takbir. Kita berada pada hari-hari yang syiarnya adalah banyak bertakbir. Litukabbirullah, Al-Quran sebut. Litukabbirullah ala ma hadakum, supaya kamu bertakbir memuji Allah, membesarkan Allah atas apa yang dia telah bagi hidayah kepada kamu, dapat binatang sembelih kerana Allah, tumpahkan darah. Maka takbir ada dua. Yang pertama takbir mursal. Dah habis dah waktu takbir mursal. Takbir mursal bermula daripada maghrib malam raya sampailah kita takbir sembahyang raya. Ataupun imam takbir sembahyang raya. Mursal ni maksudnya dia waktu takbir ni tak ada waktu. Tak ada waktu, bila-bila masa. Yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Takbir yang ada kaitan dengan solat. Dia bermula daripada subuh hari ke-9 Zulhijjah. Lepas subuh 9 dah mula dah. Sampai nanti hujung hari-hari tasyrik. Hujung hari-hari tasyrik iaitu esok sampai asar. Soalan yang ditanya oleh penanya, bilakah waktu takbirnya? Jadi waktu untuk takbir ni adalah selepas solat terus. Tidak mengapa kalau dia nak istighfar. Astagfirullah. Tetapi waktunya adalah muqayyad, terus. Kalau diselang dengan sedikit tak apa, namun lebih afdal adalah kita selesaikan dahulu takbir, kemudian barulah kita susuli dengan wirid-wirid yang khas bagi solat. Itu faedah nama takbir ni, takbir muqayyad, iaitu yang dikaitkan dengan solat, dibuat sejurus selepas memberi salam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya sambungan juga Ustaz daripada sahabat kita juga di WhatsApp IKIM kata, Ustaz boleh tak takbir hari raya itu dilaungkan di luar waktu yang biasa? Contohnya sebelum sebelum 1 Syawal, 10 Zulhijjah, selepas hari Tasyrik. Adakah ianya hanya sunat dibaca dalam tempohnya sahaja, dan apakah hukumnya dibaca di luar waktu tersebut? Adakah ia dikira sebagai zikir dan zikir biasa dan sebagainya Ustaz? Kita semua biasa dengar takbir raya, selalu buat, biasa buat, dan kita faham apakah makna zikir-zikir tersebut, dan dia memang zikir, cuma dia ini adalah zikir khas. Zikir ni ada dua jenis. Satu zikir am, bila-bila masa, contohnya selawat, ikut mu lah nak baca selawat bila, secara umumnya. Tetapi ada zikir khas. Ingat kaedah yang saya nyatakan, di sesuatu tempat yang sudah ada zikir khas. Contohnya waktu rukuk, ada tak zikir khas? Ada. Subhana rabbiyal azimi. Waktu sujud, adakah ada zikir khas? Ada. Subhana rabbiyal a'la. Di mana-mana tempat yang ada zikir khas, maka zikir membaca selain daripada itu adalah tidak disunatkan. Ada setengah keadaan jadi makruh. Contohnya dia pergi baca Quran ketika rukuk, sedangkan Quran ni zikir yang paling tinggi. Membaca Quran pun termasuk dalam zikir juga. Dia adalah yang paling tinggi. Tapi kalau baca masa rukuk, dia jadi makruh. Dia jadi hukumnya makruh sebab tak kena tempat. Okey? Begitulah juga dalam soalan ini. Zikir ini ataupun bacaan ini secara penuh tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa semua yang kita baca dalam lafaz takbir raya, dia adalah zikir khas. Tidak disunatkan buat pada waktu-waktu yang lain. Kalau orang itu buat tanpa ada sebarang iktiqad itu takbir raya, tanpa ada sebarang iktiqad ini benda yang disyariatkan buat, maka tak ada masalah. Dia akan dapat pahala zikir am. Sebab tak ada salah apa pun pada takbir tu, lafaznya maknanya bagus. Tapi kalau dia beriktikad,
ni zikir ni pada waktu ini dengan lafaz ini adalah disunatkan, disyariatkan, maka dia jadi bid'ah. Dia jadi apa? Dia jadi hukumnya bid'ah. Maka itulah jawapannya, terpulang kepada yang melafazkannya. Contohnya orang buat rakaman takbir raya lah. Dia rakam tu belum raya lagi pun. Cuba tanya yang buat rakaman tu. Aikim buat rakaman takbir raya. Bila? Belum lagi raya. Tetapi mereka buat itu atas nama rakaman, bukan dengan i'tiqad disyariatkan buatlah ni. Tidak, supaya rakam awal mudah nak disiarkan. Maka tak ada masalah. Dapatlah pahala. Pian dapatlah pahala misalnya. Dapat pahala zikir. Tapi dapat pahala zikir khas pada waktu yang khas, tak dapatlah. Waktu dia dapat pahala. Kalau kita buat luar daripada waktu, tanpa ada i'tiqad tadi, tetap dapat pahala atas nama zikir iaitu memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada Malik Izani di FB IKIM FM. Kata, Assalamualaikum Maulana. Apakah maksud bayang istiwa yang disebut di dalam kitab pada masalah masuk waktu zuhur? Bukankah ketika istiwa tiada bayang-bayang Ustaz? Disebutkan dalam kitab, ada istilah dipanggil zillul. Zil tu maksudnya bayang. Al-istiwa maksudnya istiwa lah, tengah. Matahari berada di atas kepala, bahasa Melayu mudahnya. Waktu zuhur masuk bila? Waktu zuhur masuk adalah apa? Apabila objek mula mengeluarkan bayang. Sebab bila waktu istiwa tak ada bayang, dan bila dia mula tergelincir, maka keluar bayang. Bilakah masuk waktu asar? Bila bayang sesuatu objek itu sama banyak. Mislahu. Kalau benda itu objeknya 1 meter, maka bayang dia pun 1 meter. Cukup 1 meter, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Cuma dalam kitab dia ada tambah lagi, kecuali kalau di waktu-waktu. Sebab memang betul, bila atas kepala, dia sepatutnya tak ada bayang. Tetapi ada keadaan yang mana berlaku tidak sepatutnya. Itu masalah peredaran matahari lah. Waktu yang tegak tu ada bayang dah. Itu dia panggil zillul istiwa. Jadi kalau pada waktu-waktu yang berlaku seperti itu, negeri-negeri yang berlaku walaupun waktu rembang ada juga bayang, untuk menentukan waktu zuhur dia adalah kita tambah. Contohnya, bayang istiwa tu waktu rembang tu ada 1 inci. Maka untuk kita kata waktu zuhur masuk, kita kena dapatkan bayang tambahan daripada 1 inci. Barulah masuk zuhur. Dan untuk tentukan masuk waktu asar, maka contohnya objek itu 1 meter. Tak cukup untuk kita kata sudah masuk asar. 1 meter perlu ditambah dengan bayang istiwa 1 inci. 1 meter 1 inci barulah masuk waktu asar. Jadi yang bertanya itu mafhum soalan dia, memang kebiasaannya ataupun setengah negeri kebiasaannya ada bayang ketika istiwa. Jadi dia adalah merujuk sebagai satu keadaan yang mana berbeza. Walaupun istiwa tetap ada bayang, maka itulah yang dimaksudkan dengan zillul istiwa. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Maknanya nanti asar tu kita kena lebihkan 1 inci lah bayang tersebut. 1 inci. Baik. Di tempat yang bersifat demikian. Baik Ustaz. Seterusnya Malik Izani ada satu lagi soalan Ustaz. Selepas solat asar akhir hari tasyrik, masih boleh takbir ke Maulana? Maksudnya lepas asar, solat asar tu. Selepas solat asar. Selepas solat asar ke selepas habis waktu asar? Selepas solat asar. Dah begitu persoalan dia. Waktu habis takbir ni selepas usai solat asar ataupun selepas habis waktu asar, sama juga masalah. Mula takbir 9 Zulhijjah tu, lepas masuk waktu subuh ke selepas sudah sembahyang subuh? Selepas sudah sembahyang subuh, selepas masuk waktu subuh ke selepas sudah sembahyang subuh?
Ini adalah masalah yang berlaku perbezaan pandangan antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Boleh cek lah. Malik Izani ni ustaz juga ni. Jadi boleh cek dalam kitab. Ada di kalangan mereka berdua mengatakan masuk subuh tu dah boleh takbir. Berdasarkan pandangan ini, lepas dia semayang apa? Ba'diyah, qabliyah subuh tu dah boleh mula takbir. Sebab mula itu adalah waktu asar, bukan perbuatan waktu subuh, bukan perbuatan solat subuh. Dan satu lagi mengatakan, kalau tak silap saya, Ibn Hajar mengatakan adalah pada waktu selepas solat subuh, iaitu lepas sembahyang subuh baru mula. Samalah juga untuk yang hujung ni. Adakah waktunya habis selepas solat asar? Selepas solat asar ke selepas waktu asar? Maka berbezalah pandangannya. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Siti Rubiah di FB tanya, maaf Ustaz nak tanya, bagaimana jika daging korban yang nak bagi pada salah seorang fakir miskin terhalang? Beliau sakit di hospital contohnya, apakah hukum jika dapat bagi selepas selesai hari tasyrik? Tak ada masalah. Tidak ada waktu khas yang mesti bagi dalam waktu itu. Tak boleh lewat. Tak ada. Yang penting sampai. Afdalnya sudah pastilah dalam hari-hari tersebut. Tetapi kalau contohnya ada halangan dan orang yang nak diserah tu orang yang layak, orang miskin, maka tak mengapa kita simpan untuk diserahkan walaupun selepas daripada waktu hari-hari tasyrik. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya daripada rakan kita di YouTube, Eda Yaya tanya, Ustaz, bolehkah menyembelih binatang untuk korban di waktu malam? Boleh dan dihukum sebagai makruh kalau tak ada uzur. Kalau tak ada sebarang uzur buat waktu malam, maka hukumnya makruh. Boleh tu memang boleh lah. Sebab apa ulama sebut makruh? Sebab mungkin bila waktu malam tak nampak, nak sembelih tengkok pergi sembelih mulut contohnya. Ataupun waktu malam mungkin ada orang buat waktu malam nak menyorok daripada fakir miskin, mungkin. Tapi kalau waktu contohnya kita ada uzur, dibataskan korban satu hari banyak ni je, ataupun petugas tak banyak, pelbagai. Ataupun lembu tu siang tidur, malam jaga, mudah nak sembelih waktu jaga misalnya, ataupun apa saja sebab yang disebut sebagai uzur, maka hilanglah hukum makruh tadi. Daripada segi sah tak ada kaitan siang ataupun malam. Paling afdal waktunya Ustaz? Paling afdal siang, pada waktu lepas sembahyang raya, pagi. Sebab itu kan kita pernah nyatakan kenapa dalam bahasa Arab ni korban ni dipanggil udhiyah. Udhiyah ni ambil daripada perkataan dahwah. Dahwah ni maksudnya waktu pagi, waktu duha. Kenapa? Kerana ibadat itu berlaku pada waktu itu. Nabi SAW pun dalam peristiwa menyembelih, turun saja mimbar, sebab khutbah ni, sembahyang raya ni dibuat di lapangan zaman Nabi atau faktor masjid kecil. Maka turun je mimbar terus sembelih. Kira kambing tu bawa dekat mimbar sembelih. Maknanya dibuat begitu awal pagi. Oleh kerana itulah waktu yang Nabi buat, sudah tentulah afdalnya dibuat pada waktu pagi. Waktu duha. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim. Tanyakan soalan kita, apakah hukum membaca sujud sajadah di hari Jumaat ketika kita dalam keadaan sujud, dan apa yang perlu kita baca dalam keadaan sujud tu Ustaz, disebabkan surah ini baca termasuk dalam Al-Quran. Apakah hukum membaca sujud sejadah? Bukan membaca sujud sejadah, membaca surah yang di dalamnya ada ayat yang disunatkan sujud sejadah. Baca surah tu. Jadi hukumnya sunat. Surah apa yang dihukum sunat tu? Surah sajadah ataupun surah Alif Lam Mim Tanzil orang panggil. Dia ada dua nama. Alif Lam Mim Tanzil
ataupun surah sejadah. Hukumnya sunat. Kalau kita ni perempuan, kita sembahyang kat rumah, kalau dia ingat, dia hafal, disunatkan baca. Kalau dia sembahyang masjid, imam, maka imam yang baca, kita tak payah baca. Bila kita dah baca pada ayat innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru sehingga akhir ayat, maka disunatkan sujud. Kalau imam sujud, makmum wajib sujud. Kalau imam tak sujud, makmum tak boleh sujud. Kalau imam sujud, makmum wajib sujud. Kalau imam tak sujud, makmum tak boleh sujud. Dan apakah yang nak dibaca? Berdasarkan riwayat hadis, bacaannya sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan riwayat. Dan dalam kitab ditambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itulah yang disunatkan dibaca di dalam sajadah. Baik. Sujud sajadah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada di YouTube IKIM, Azizul Hakim tanya, jika wanita menemani suami di hospital sehingga suami itu meninggal dunia, adakah wajib atas wanita itu untuk terus balik rumah? Dan sambungan soalannya dia kata, bila detik iddahnya bermula yang mengharamkan dia keluar dari rumah Ustaz? Detik iddah bermula selepas kewafatan suami. Sepatutnya perempuan itu segi hukum asalnya, dia perlu menjalani iddah di rumah yang dia berada semasa suami dia meninggal. Tetapi tak mungkinlah kita nak suruh dia buat iddah dalam hospital kan. Tak mungkinlah. Jadi sebab itu dalam kitab kata sekiranya tempat itu sesuai. Sekiranya tempat itu sesuai. Kalau tempat itu tidak sesuai, contohnya dia ni tinggal dekat rumah mak mentua dia. Waktu suami dia ada ni kira kurang sikit lah masalah. Dengan ipaknya dia boleh bersabar. Kalau suami tak ada ni dia jadi payah. Ada setengah situasi macam tu. Misalnya kan. Ataupun dia duduk rumah tu, rumah sewa, suami bayar, suami dah tak ada kemampuan nak bayar. Pelbagai contoh. So kalau rumah itu sesuai, maka rumah itulah tempat bereddahnya. Dalam rumah itu tidak sesuai, maka dia boleh pergi ke tempat yang lain untuk dia menjalani iddah tersebut. Jadi berdasarkan keterangan yang saya nyatakan tadi, maka sudah tentulah bukanlah tempatnya hospital. Dia dah mula sepatutnya menjalani iddah tersebut pada waktu paling awal yang mungkin dia uruskan maknanya kembalinya ataupun menginapnya dia ke tempat iddah tersebut. Maksudnya waktu yang paling awal boleh diuruskan perkara itu, itulah waktunya yang dia sudah mula menjalani ihdad. Iddah dah mula dah. Iddah memang dah mula. Cuma ihdad dia ada dua, satu iddah, satu ihdad. Iddah ni yang masa tu 4 bulan tu. 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Yang kematian suami dia, maka dia menjalani iddah menunggu sehingga berapa? 4 bulan 10 hari. Iddah ni dia dah mula dah, mati dah mula dah, meninggal dah mula dah. Tapi dalam iddah tu dia ada ihdad. Ihdad ni maksudnya apa? Berkabung. Ihdad. Jadi kita belajar istilah dia lah. Berkabung ni maksudnya dia tidak meninggalkan rumah, tak keluar rumah, tidak memakai wangian, tidak berhias-hias dalam tempoh tersebut. Dan dinyatakan dalam kitab apakah hikmahnya daripada iddah wafat ini dipanggil apa? Ta'abbud. Dipanggil apa? Ta'abbud ataupun tafajju'. Tafajju' ni maksudnya sebagai suatu penterjemahan daripada pihak diri dia terhadap kesedihan kewafatan suaminya. Maka dia perlu menjalani ihdad, iaitu berkabung dalam tempoh 4 bulan 10 hari.
Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada satu soalan terakhir daripada sahabat kita di Facebook IKIM FM. Aid Musa kata, Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya dalam keluarga itu ada 3 orang berkorban dalam satu keluarga, ketika membahagikan daging, masing-masing adanya bagi daging kepada orang miskin yang sama. Jadi apakah hukumnya Ustaz? Tak ada masalah. Tidak ada satu had yang berapa banyak orang miskin ni dia boleh terima. Tak ada masalah. Dia terima sampai daging jadi banyak. Dia menega buka kedai jual daging lembu. Misalnya, jual daging kambing. Orang miskin ni, dia mendapatlah pendapatan yang besar. Contoh, adakah boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak perlu kita nak buat report sana, mengadu di FB. FB ni bukan tempat mengadu. Allah tempat mengadu. Jadi benda tu memang nak didermakan. Kalaulah berlaku orang miskin dapat banyak, dia pergi jual, itu hal dia, tak ada kaitan dengan kehidupan kita. Memang dibenarkan oleh syarak, dan daging korban itu memang diberi kepada orang miskin sebagai tamlik. Dalam tamlik, dalam kitab kata apa? Tamlik tu maksudnya pemilikan, dan orang miskin berhak untuk menjualnya, memberi secara percuma, makan sendiri, terpulang kepada dia sudah menjadi hak milik mereka. Tapi dengan syarat, ia diperolehi dengan jalan yang betul. Bukan dengan jalan helah contohnya. Contohnya memang ditetapkan hanya satu keluarga 1 kilo. Tapi mungkin dia main helah-helah, trik-trik, pakai baju biru, pakai baju kuning, jadi orang tak kenal. Itu tak boleh. Sebab apa? Tuan dia pemilikan daging korban ni kita boleh ambil atas izin tuan dia. Ini pun nak nasihatkan kepada pengurusi ataupun AJK masjid. Hak agihan ni adalah hak peserta, bukan AJK. Kalau AJK nak tetapkan satu bentuk agihan, kena minta persetujuan. Daging korban bukan milik pengurusi, bukan milik AJK, milik peserta. Dapat persetujuan yang jelas. Kadang-kadang kita buat satu aturan, daging ni tak bagi langsung kat peserta. Tak boleh. Itu bukan hak kamu. Itu hak peserta. Jadi perkara ini diselesaikan dengan masyuarah, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kita sampai hujung-hujung Ustaz. Di hujung ni mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz, pesan-pesan Ustaz untuk sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Kita berkorban. Berkorban dalam setengah keadaan ini, kita berkorban walaupun kita itu benar. Ini adalah pengorbanan yang hebat. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu nak balas balik orang buat pada kamu, Allah ingatkan setimpal, jangan lebih. Wala in sabartum, tapi Al-Quran ajar yang lebih tinggi. Yang tadi itu secara umumnya siapa nak buat boleh. Yang digalakkan, yang dimotivasikan, kalau kamu sabar, maka itulah lebih baik untuk kamu. Islam ajar orang beri keburukan, kita balas dengan kebaikan. Itu yang terbaik. Tetapi kalau orang itu dia ingin balas balik atas dasar dibenarkan oleh syarak, itu hak dia. Kita tak boleh kecam. Jadi itu memang hak dia. Tetapi akhlak adalah buat yang lebih daripada itu. Inilah yang dituntut oleh agama. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau ini tidak akan menggunakan sumpah. Walaupun beliau betul. Tapi nak pertahankan kebenaran dia sekali-kali tidak akan menggunakan sumpah. Kerana apa? Kerana sumpah ini nama Allah, maka beliau ingin mengambil sikap hati-hati dalam bermudah-mudah dalam menggunakan sumpah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak benda yang dalam kehidupan kita ni kita kena korban. Kalau suami isteri ni nak bahagia ni, dia tak boleh ambil pendekatan tuntut hak. Isteri tuntut hak, dia baca dalam kitab fiqah kata isteri tak wajib basuh baju suami, dia tak pergi basuh. Tak wajib masak, dia tak masak. Dia kata ini hak saya sebagai isteri. Suami pula buat tuntutan hak dia. Kalau suami isteri hidup macam ni,
maka rumah tangga tu tak ada lah. Kalau ada pun macam tak ada. Dia ni mesti dibina atas toleransi, masing-masing korbankan hak. Walaupun dia geram je kat suami dia maafkanlah. Semoga Allah Ta'ala membaiki pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, arti pengorbanan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah menerusi sambungan pengajian Matan Zubat. Bertemu lagi insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Jadi untuk menukar seseorang itu, saya rasa ia perlu ditukar daripada dalaman dia. Bila dalaman dia bertukar, maka luarannya akan menghasilkan perkara-perkara yang ada dalam dada dia, dalam minda dia, dalam semangat dia. Ini saya rasa yang perlu ada, kita cepat berpuas hati. Kata ini masalah kita. Dengarkan kami di Ipoh Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bukan aku tak tahu, bukan aku tak duga, semuanya dalam cerita ada di setiap peristiwa. Bukan aku tak mencinta, bukan aku membenci, semua kita kan mengeluarkan rasa dalam hati. Menangislah bahuku, ku selalu ada untukmu selamanya. Ada di hatiku, menangislah di sisiku, ku selalu ada untukmu selamanya. Kita akan bersua hingga akan ke syurga. Bukan salahmu, bukan salahku, dosa kita, jarakkan kita. Salahmu, bukan salahku, dosa kita, jarakkan kita. Menangislah di bahuku, ku di sini ada untukmu. Menangislah di bahuku, ku di sini hanya untuk, di sini hanya untukmu. Ada di hatiku,
hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma